Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan PDPP PI1 ambilan Jun 2021 akan membuat pembentangan tentang isu pentaksiran di dalam subjek pendidikan Islam. Jadi kumpulan ini dianggotai oleh saya Muhammad Izzuan bin Azman dan sahabat saya Abdul Razak bin Nayan dan Fakhrul Razi bin Faharudin. Jadi untuk pembentangan kami pada hari ini, kami akan membentangkan tentang tahap penguasaan murid dalam kemahiran bidang jawi. Okey, sekarang kita lihat kepada pengenalan bagi isu yang kita akan bentangkan pada hari ini. Okey, jadi tulisan jawi ini merupakan salah satu daripada budaya orang Islam di tanah Melayu pada ketika dahulu. Ianya berlaku selepas kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Jadi tulisan ini dijadikan sebagai medium komunikasi di antara pembesar-pembesar di tanah Melayu pada ketika itu. Kebanyakan daripada buku agama juga dihasilkan menggunakan tulisan jawi. Bagi mengekalkan tradisi ini di Malaysia, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan bahawa tulisan jawi ini perlu dijadikan sebagai salah satu medium pembelajaran dalam subjek pendidikan Islam. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih ke penyataan masalah bagi tahap penguasaan murid dalam kemahiran bidang jawi. Okey, kita lihat kepada masalah yang pertama. Okey. Yang pertama adalah guru mempunyai keterbatasan waktu dalam menyediakan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar. Yang ini kita boleh lihat di mana di sesebuah sekolah itu, di kebanyakan sekolah, guru-guru pendidikan Islam diberikan masa mengajar yang sangat banyak. Okey. Kemudian guru pendidikan Islam juga diminta untuk melaksanakan berbagai program untuk sekolah. Jadi di situ, guru-guru pendidikan Islam mempunyai masalah untuk menyediakan bahan bantu belajar yang sesuai dengan pelajar-pelajar mereka. Yang kedua adalah dari segi penetapan masa pembelajaran yang ditetapkan untuk bidang jawi di sekolah kurang mencukupi. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, di sekolah rendah, kelas bagi bidang jawi hanyalah selama 30 minit seminggu. Jadi masa yang sangat sekejap ini menyebabkan murid-murid tidak dapat menguasai kemahiran jawi dengan baik. Kerana apabila guru masuk ke dalam kelas, masa telah banyak digunakan untuk seindaksi dan sebagainya. Jadi benda ini mengganggu proses pembelajaran bagi murid-murid yang masih baru dalam mempelajari bidang jawi. Jadi untuk yang ketiga pula adalah dari segi tahap kefahaman ibu bapa terhadap kepentingan tulisan jawi adalah rendah. Ini kita boleh lihat daripada bagaimana ibu bapa itu sendiri mempunyai sikap pentingkan subjek-subjek yang teras seperti subjek bahasa Melayu, matematik, sejarah, sains dan lain-lain. Jadi bidang jawi ini bagi mereka adalah merupakan subjek yang tidak perlu diambil berat, kerana ianya tidak melibatkan pekerjaan pada masa sekarang. Jadi itu menyebabkan murid-murid ini kurang diberi pendedahan oleh ibu bapa di rumah tentang penulisan jawi itu sendiri. Yang keempat adalah kurang kerjasama daripada guru-guru itu sendiri dalam melaksanakan perbincangan melalui professional learning community. Jadi ada beberapa sekolah yang tidak melaksanakan program professional learning community. Jadi apabila program ini tidak dilaksanakan, maka guru-guru ini menjadi seperti tidak mempunyai tujuan ataupun tidak mempunyai bimbingan daripada guru-guru yang lebih senior. Jadi guru-guru yang masih baharu dalam mengajar subjek pendidikan Islam ini tidak dapat memberikan
aktiviti yang sesuai untuk mengukuhkan kemahiran murid-murid dalam bidang jawi. Yang kelima adalah tiada persediaan yang rapi dan guru tidak merancang pengajaran dengan baik. Ini kita boleh lihat juga berkaitan juga sebenarnya dengan keterbatasan waktu. Apabila guru mempunyai masa yang kurang untuk membuat persediaan, maka guru-guru terpaksa menyampaikan apa yang mereka sempat sahaja kepada pelajar. Jadi ini akan menyebabkan pembelajaran tersebut tidak sampai sepenuhnya kepada pelajar. Yang keenam adalah mengamalkan strategi berpusatkan guru sahaja. Ini adalah disebabkan oleh mentaliti guru pendidikan Islam itu sendiri, di mana mereka menganggap bahawa subjek pendidikan Islam ini perlu disampaikan hanya menggunakan teknik bercerita sahaja. Jadi apabila guru menggunakan teknik bercerita semata-mata, maka sukarlah untuk murid mendapat pendedahan yang baik dalam kemahiran bidang jawi. Dan akhir sekali masalah yang berlaku adalah persekitaran pembelajaran yang tidak menyeronokkan. Jadi seperti mana kita ketahui, tulisan jawi adalah subjek yang berkaitan dengan bahasa. Jadi apabila perkara yang berkaitan bahasa ni kebiasaannya kurang diminati oleh kebanyakan orang. Okey, jadi apabila ianya disampaikan dengan cara yang tidak menyeronokkan, maka murid-murid ini tidak berminat untuk meneruskan pembelajaran mereka dalam subjek tersebut. Okey, sekarang kita beralih pula kepada masalah yang pertama, iaitu berkenaan dengan keterbatasan waktu guru-guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar. Jadi sekarang ni kita akan bincangkan, okey, apakah cadangan penyelesaian bagi masalah tersebut. Okey, jadi yang pertama adalah guru boleh menyediakan bahan bantu mengajar dalam tulisan jawi yang sesuai untuk digunakan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Okey, jadi yang pertama ini, penyediaan ini kita boleh laksanakan sebenarnya lebih awal. Okey, kebiasaannya guru-guru boleh melaksanakan perbincangan di dalam kalangan guru-guru panitia pendidikan Islam itu sendiri untuk membahagikan tugasan-tugasan mereka dalam menyediakan BBM yang sesuai. Guru juga boleh berusaha dengan mencari bahan-bahan luar yang berkaitan ataupun yang sesuai dengan apa yang ingin diajarkan kepada anak murid mereka. Ini juga dapat menjimatkan, akan menyelesaikan masalah keterbatasan waktu tersebut. Yang kedua adalah bahan media yang digunakan bersistemkan tulisan jawi. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya bahan bantu mengajar yang disediakan itu adalah disediakan dalam tulisan jawi. Maksudnya sebagai contoh, kita ingin mengajar tentang tajuk ibadah. Okey, kebiasaannya guru-guru akan menggunakan tulisan rumi kerana ingin memudahkan kefahaman murid. Tetapi sebenarnya penggunaan tulisan jawi adalah lebih baik supaya murid-murid dapat membiasakan diri mereka melihat tulisan jawi dan memahami bahawa tulisan jawi ini penting dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga adalah menyediakan satu bilik khas seperti surau untuk subjek pendidikan Islam. Yang keempat, melengkapkan komputer-komputer di sekolah dengan perisian tulisan jawi untuk penyediaan bahan-bahan tulisan jawi bagi membantu murid. Okey, jadi sebagai contoh, kita menyediakan software. Software atau perisian yang berkaitan dengan tulisan jawi. Sebagai contoh, aktiviti permainan menggunakan quizzes dalam tulisan jawi, ataupun left worksheet menggunakan tulisan jawi yang boleh menarik minat murid-murid supaya mereka terbiasa dengan tulisan jawi itu sendiri. Dan yang kelima adalah menyediakan bahan bacaan dan rangsangan yang sesuai untuk murid seperti kad imbasan. Okey, baik, sekarang kita beralih ke masalah yang kedua, iaitu berkenaan dengan penetapan masa pembelajaran yang ditetapkan untuk bidang jawi di sekolah kurang mencukupi. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah ini? Okey, yang pertama adalah memperuntukkan kelas khas atau kem kecemerlangan seperti kem cemerlang jawi untuk kemahiran jawi di sekolah rendah.
Jadi seperti mana kita ketahui, di setiap sekolah, okey, pada setiap tahun akan diadakan kem cemerlang jawi bagi murid-murid yang masih kurang mahir dalam bidang jawi. Sebagai contoh, dari segi menyambung huruf, okey, daripada segi asas-asas jawi, dari segi menulis huruf suku kata terbuka, suku kata tertutup, ataupun dari segi menjawikan huruf rumi, kemudian merumikan huruf jawi, memisahkan huruf dan menulis huruf jawi dengan betul. Okey, jadi di dalam kem ini kebiasaannya murid-murid akan diberikan modul-modul tertentu untuk memantapkan kemahiran mereka dalam bidang tersebut, dalam bidang jawi tersebut. Yang kedua adalah menyediakan kelas pemulihan jawi secara intensif bagi murid yang lemah menulis jawi. Okey. Jadi jawi ini juga memerlukan kepada kemahiran dalam menulis. Okey, kemahiran menulis juga adalah sangat penting dalam bidang jawi. Okey. Kalau kita lihat masalah yang murid hadapi adalah murid menulis ataupun murid mampu menyambung huruf, tetapi huruf yang disambung tersebut berubah menjadi huruf yang tidak betul. Okey, jadi latihan ini perlu diberikan kepada mereka untuk memastikan mereka dapat menulis jawi dengan tulisan yang sebenar ataupun menyambung huruf tersebut dengan bentuk yang sebenar. Dan yang ketiga, memberi peruntukan masa yang mencukupi untuk bidang jawi. Okey, jadi peruntukan masa yang mencukupi ini boleh kita usulkan kepada pihak sekolah ataupun pihak atasan untuk menjadikan bidang jawi ini merupakan untuk ditambah masa bagi bidang jawi ini supaya guru-guru mampu memberi pendedahan yang lebih kepada murid-murid dalam tulisan jawi. Dan yang keempat adalah menggabung jalinkan penggunaan tulisan jawi dalam bidang yang berbeza. Okey, sebagai contoh, kita menggabungkan tulisan jawi dalam bidang akidah ataupun bidang ibadah. Ataupun kita juga boleh kaitkan tulisan jawi tersebut dengan subjek yang lain. Sebagai contoh, kita mengaitkannya dengan subjek bahasa Melayu. Okey, sebagai contoh dalam bahasa Melayu, kita ada belajar tentang penulisan suku kata terbuka. Jadi di situ guru-guru bahasa Melayu boleh mengaplikasikan sedikit berkenaan dengan tulisan jawi dengan mengaitkan bentuk suku kata terbuka apabila ditukar dalam tulisan jawi. Jadi di situ murid-murid memahami bahawa sebenarnya apa yang kita belajar berkenaan dengan bahasa Melayu sebenarnya ada kaitan dengan tulisan jawi. Cuma perbezaannya hanyalah daripada segi penulisan hurufnya sahaja. Seterusnya kita akan lihat kepada penyelesaian terhadap isu ataupun masalah yang ketiga, iaitu masalah tahap kefahaman ibu bapa terhadap kepentingan tulisan jawi adalah rendah. Cadangan penyelesaian yang boleh diberikan, yang pertama adalah pihak pentadbir dan juga pihak sekolah, warga sekolah perlu mempromosikan kepentingan tulisan jawi dalam kehidupan dan dalam kita mengekalkan budaya bangsa Melayu kita dengan tulisan jawi. Yang kedua, guru-guru boleh mengadakan program-program tulisan jawi. Contoh, membuat petikan petikan cerita-cerita dalam tulisan jawi di dalam grup-grup kelas untuk memberikan peluang dan ruang kepada murid-murid dan ibu bapa bersama-sama belajar tulisan jawi melalui aplikasi-aplikasi kemudahan teknologi maklumat zaman sekarang. Dan guru-guru juga perlu membimbing ibu bapa dalam menyediakan sumber-sumber, memberi bimbingan bagaimana nak mencari sumber-sumber pendidikan tulisan jawi, yang mana zaman sekarang terlalu banyak sumber-sumber yang boleh kita dapatkan melalui YouTube, Telegram, WhatsApp. Kita boleh berikan kepada ibu bapa untuk menjadikan satu modul kepada anak-anak belajar di rumah. Dan tulisan jawi ini juga boleh dipelajari di rumah dengan santai melalui melihat rakaman video yang telah dipaparkan dalam
cakrapadat ataupun dalam YouTube yang telah disediakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan kualiti tulisan Jawi. Seterusnya, ibu bapa juga apabila dah mengetahui tentang kepentingan tulisan Jawi dalam kehidupan, perlu memainkan peranan penting untuk menjadi rakan pembelajaran anak-anak. Sekiranya dapat melihat kelemahan anak-anak di rumah, ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk menghantar anak-anak ke kelas khusus untuk memperkasakan tulisan Jawi. Kita lihat kepada isu yang keempat berkaitan tentang kurangnya kerjasama guru-guru dalam melaksanakan perbincangan Professional Learning Community ataupun kita kenali sebagai PLC. Bagaimanakah penyelesaian terhadap isu ini ataupun masalah ini? Yang pertama, pihak pentadbir sekolah perlu memantau penyusunan dan juga pelaksanaan PLC oleh guru-guru di sekolah. Sama ada secara berkala, mungkin sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali, untuk memberikan semangat kepada guru-guru untuk melaksanakan PLC. Tujuan PLC dilaksanakan ni adalah untuk kita ni dapat menggabung jalin standard pembelajaran dan standard kandungan yang ada dalam sukatan pembelajaran. Contohnya di dalam tahun 3, buku teks bahasa Melayu ada membincangkan berkaitan tentang perkataan imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Begitu juga buku teks pendidikan Islam tahun 3 membincangkan perkara yang sama, imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Jadi guru-guru sepatutnya menggabung jalinkan standard kandungan dan standard pembelajaran tersebut dalam satu projek ataupun dalam satu tugasan kepada murid-murid. 5 pula berkaitan tentang tiada persediaan yang rapi dan guru tidak merancang pengajaran dengan baik. Sebagai seorang guru, perlu fahami rancangan pengajaran harian perlu dilaksanakan setiap hari, yang mana rancangan pengajaran harian yang dilaksanakan itu mesti merujuk kepada dokumen standard kurikulum pendidikan sekolah rendah. Dan segala konten-konten ataupun isi-isi di dalam rancangan pengajaran harian itu perlu dilaksanakan secara teliti dari sudut aktiviti pelaksanaan aktiviti, standard kandungan, objektif pembelajaran dan juga akhir sekali pentaksiran. Perlu dilaksanakan dengan teliti mengikut tahap murid-murid yang ada di dalam kelas. Okey, saya sambung pula mengenai isu ataupun masalah yang ditimbulkan dalam bidang Jawi ini. Okey, kita lihat di mana masalah strategi pengajaran hanya berpusatkan guru sahaja. Jadi dekat sini kita melihat tiada aktiviti yang menarik untuk murid-murid ini kerana bidang Jawi yang diajar hanya berpusatkan guru. Seeloknya masalah ini boleh diatasi dengan cara guru mempelbagaikan strategi pengajaran seperti membuat cara belajar cara bermain ataupun membuat cara-cara pembelajaran yang mana menekankan elemen pembelajaran abad ke-21 seperti aktiviti perbincangan dalam kumpulan kepada murid-murid ini tadi ataupun menyediakan projek-projek ringkas kepada murid-murid ini. Okey, kemudian kita lihat juga masalah ini juga boleh diatasi di mana pihak pentadbir boleh membugarkan kembali berkenaan pedagogi masa kini, di mana kebanyakan guru-guru pendidikan Islam yang sudah lama di sekolah boleh ditaklimatkan oleh pihak pentadbir. Bagaimanakah pedagogi masa kini? Apakah cara yang terbaik dalam menarik minat murid untuk mempelajari bidang Jawi ini? Selain itu juga, guru-guru ini juga boleh dibimbing oleh pentadbir dalam melaksanakan pedagogi masa kini dalam PDPC melalui bimbingan instruksional, di mana kita boleh lihat Ketua Panitia Pendidikan Islam boleh menyediakan bimbingan instruksional seperti coaching ataupun mentoring kepada guru pendidikan Islam yang lain mengenai bagaimanakah cara pedagogi yang boleh diselitkan bagi menarik minat murid. Sebagai contoh, guru pendidikan Islam boleh ditaklimatkan mengenai integrasi teknologi dalam bidang Jawi, di mana aktiviti-aktiviti Jawi boleh dilaksanakan secara dalam talian. Okey, kita lihat juga bagaimanakah
cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan kemahiran guru-guru pendidikan Islam ini melalui penghantaran guru-guru ini untuk menyertai kursus-kursus perkhidmatan yang ditawarkan terutamanya dalam bidang jawi ataupun bengkel ataupun seminar dalam bidang jawi. Kerana kita tahu ilmu itu perlu dipelajari sentiasa dan sentiasa. Barulah guru-guru ini akan dapat memperkembangkan kemahiran mereka dalam mempelajari jawi dan seterusnya membantu murid-murid ini tadi bagaimanakah cara ataupun teknik yang betul dalam menguasai bidang jawi terutamanya dalam penulisan dan pembacaan. Sekiranya pedagogi yang dilaksanakan adalah betul dan menarik, maka kefahaman murid akan lebih cepat dalam menangkap bagaimanakah cara menulis dan membaca bidang jawi itu tadi. Masalah yang seterusnya kita lihat adalah mengenai masalah persekitaran pembelajaran yang tidak menyeronokkan. Okey, kita lihat di kelas tiada elemen persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, di mana tiadanya bahan-bahan yang menarik untuk murid ini belajar mengenai perkataan dan penulisan jawi kerana tiadanya kepelbagaian maupun kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru. Kita lihat seperti masalah yang ke-6 tadi, di mana hanya berpusatkan guru saja. Apabila berpusatkan guru kemudian ditambah pula dengan masalah tiadanya persekitaran yang menarik, ini membuatkan satu kelas akan merasa bosan dan juga tidak mahu mempelajari bidang jawi ini. Jadi bagaimanakah cara nak mengatasi masalah ini? Bagaimanakah cara kita hendak menilai dengan lebih baik? Bagaimanakah cara untuk kita mentaksir benda ini dengan lebih baik sehingga murid ini dapat menguasai ilmu jawi ini, bidang jawi ini. Jadi masalah ini boleh diatasi dengan guru mempelbagaikan kaedah dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan objektif pembelajaran murid. Guru gabungkan mana murid yang rendah, mana murid yang sederhana tahap dan juga mana murid yang mempunyai aras kefahaman dan aras pencapaian yang tinggi. Apabila digabungkan, maksudnya di sini tiadalah murid-murid yang akan tercicir. Tiada murid-murid yang akan membuat bising apabila rakan-rakan lain memberikan tumpuan maupun fokus yang tinggi ketika di dalam kelas. Guru mempelbagaikan strategi yang bagus seperti mana aktiviti yang menarik. Guru boleh melakukan projek ringkas di mana guru memberikan arahan yang mudah untuk projek tersebut dan murid-murid akan melaksanakannya dengan menarik dan juga murid-murid akan cuba membuat projek tersebut dengan kreatif dan kritis. Di sini ada elemen yang boleh guru mentaksir, terutamanya pada bidang kebat dalam bidang jawi. Okey, kemudian kita lihat juga menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran terhadap murid-murid. Seperti mana yang saya cakap tadi, ada juga murid-murid yang mempunyai kefahaman yang berbeza-beza. Jadinya guru perlu mentaksir murid-murid ini tadi yang mempunyai latar belakang pemahaman yang berbeza dengan set instrumen PBD yang berbeza-beza. Sekiranya ada murid yang lemah, maka guru perlu mentafsirnya dengan aras kefahaman yang mudah seperti mengingat dan memahami. Sekiranya murid itu murid yang tinggi arasnya, maka guru boleh mentaksirnya dengan elemen-elemen soalan yang berkaitan dengan aras kebat yang tinggi. Sekiranya murid itu lemah, guru boleh memberikan latihan pemulihan dan pengukuhan. Sekiranya murid itu tinggi, guru juga boleh memberikan latihan penggayaan supaya murid itu lebih memahami bidang jawi yang dipelajari pada hari tersebut. Okay, kemudian kita lihat, guru boleh menyediakan program-program yang berkaitan dengan jawi di sekolah, di mana guru-guru ini boleh berbincang bersama-sama dengan rakan guru pendidikan Islam yang lain ataupun rakan guru yang lain. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan penguasaan jawi ini pada murid-murid di sekolah rendah? Jadinya guru melaksanakan program yang bersesuaian. Contohnya program-program itu adalah program membaca. Contohnya membaca di hari-hari tertentu. Jadinya murid-murid ini akan cuba membaca jawi pada hari-hari tertentu seperti hari Rabu. Guru memberikan sedikit masa bersama dengan rakan-rakan guru yang lain untuk masuk ke kelas murid-murid ini tadi supaya dapat mentaksir murid ataupun membantu murid dalam membaca kisah-kisah ataupun cerita pendek yang ringkas mengenai sesuatu dalam penulisan jawi.
Okey, kemudian kita lihat guru juga boleh melakukan sesuatu yang bagus di sekolah, di mana kita boleh lihat elemen pembelajaran yang menyeronokkan dengan menyediakan sudut yang interaktif, iaitu sudut jawi di sekolah. Apabila guru menyediakan sudut jawi di sekolah, ini bermakna guru merupakan seorang yang kreatif dan kritis, di mana guru cuba membantu murid di luar bidang pengajaran di dalam kelas. Di sini, murid akan cuba memahami dengan lebih baik kerana mereka merasakan bahawa guru membantu mereka, terutamanya apabila guru melakukan sudut jawi di sekolah. Sebagai penutup, kita lihat kesimpulannya, penguasaan kemahiran menulis jawi ini adalah dalam kalangan murid pendidikan Islam amat penting kerana ianya melibatkan pembelajaran murid dalam bidang pendidikan Islam yang lain. Jawi merupakan perkara asas sekiranya murid ingin mempelajari bidang pendidikan Islam yang lain seperti bab akidah dan juga bab adab. Selain itu, penulisan jawi ini merupakan salah satu tradisi orang Islam di tanah Melayu yang perlu dipertahankan kerana ianya merupakan identiti bangsa Melayu di Malaysia. Oleh sebab ini, tugas ini menjadi tugas yang harus dilakukan oleh guru pendidikan Islam bagi memastikan tradisi ini tidak ditelan zaman. Ini merupakan rujukan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.